Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini saya nak berkongsi cara-cara saya menanam pokok durian ya. So, kawasan ni sebelum kita nak tanam, pertama sekali kita akan tengok kawasan, jenis tanah, dan kita tengok kawasan yang sesuai lah. Contohnya, kalau kita lihat ni, tanah ni adalah tanah tepi jalan ya. Tanahnya agak keras, dan ini adalah kawasan yang kita akan tanam pokok durian. So yang ini, kalau kita lihat tanah ni bukan tanah tanah tepi jalan lah, tanah tepi parit. So kalau kita lihat tanahnya agak keras dan banyak batu-batu gravel kat bawah ni, jadi kita terpaksa gunakan cangkul, dan juga kita gunakan jojo ya. Ni jojo untuk kita nak pastikan kita nak buat lubang. Dan ini adalah pokok durian yang kita nak cuba tanam, iaitu pokok durian blackthorn ataupun duri hitam, ataupun dipanggil juga pokok durian oci. So nanti yang ini kita akan buat cara-cara menanam supaya pokok ni akan tumbuh subur. Pada saya, kat mana kita tanam, situasinya sama ada tanah ke apa ke, kalau kita gunakan cara kita menanam, gunakan teknik yang betul, insya-Allah pokok tu akan subur dan pokok tu akan menghasilkan banyak buah. So nanti kita akan lihat step by step macam mana kita nak tanam pokok durian pada kawasan yang dulunya kawasan ni kawasan pokok yang tidak subur. Dan ini antaranya, kalau kita lihat dekat belakang ni adalah pokok kari. Dulu asalnya pokok ni susah nak hidup. Jadi macam mana saya tambahkan tanah-tanah di bahagian bawah tu supaya pokok kari ni sudah boleh hidup dengan suburnya. Ya, ini asalnya kita tanam memang pokok tu hidup tak hidup aja. Tapi berkat usaha sabar, insya-Allah pokok ni dah boleh nampak agak subur, dan kita dikelilingi dengan pokok bidara ya. Kita tengok di celah-celah pokok bidara ni kita akan tanam pokok durian ya. Ni pokok durian. Okey. Pertama ialah kita akan buat ukuran lebih kurang sekaki, hampir 2 kaki lah. Kita buat ukuran 2 kaki, gunakan jojo tu. Kita buat 4 segi, kita cocok dia. Kita buat lingkungan kawasan dulu, tempat kawasan yang kita nak korek. Jangan tekan wah. Di tu kuat sikit. Lembek kakinya. Okey. Kemudian kita dah letakkan situ. Okey, stop. Wah, boleh ambil cangkul. Ambil cangkul. Gali. Okey. Kita akan gali lebih kurang dalam sekaki saja dah cukup dah. Kita akan cangkul kawasan ni agak lebih kurang dalam 1 kaki, dan lebarnya lebih kurang 2 kaki. Dan kalau boleh kita keluarkan batu-batu yang ada, sebab dulu asalnya kawasan ni merupakan kawasan buangan taik batu bata ya. Jadi kita kosongkan. Dan biasanya kalau kita lihat tanah kat sini ni tanah gambut. Jadi biasanya tanah gambutnya risikonya tingginya ialah bila waktu hujan, permukaan tanah ni basah, tapi di bahagian bawah tu kering. Jadi kita akan korekkan lubang, dan kita akan timbuskan tanah topsoil ya, supaya tanah topsoil ni bagusnya ialah dia boleh menyimpan air. Dan ini membantu pergerakan akar bila keadaan tanah yang basah, dan pokok tu akan sentiasa mendapat air yang banyak. Dan satu perkara lagi, pokok durian ni untuk permulaan dalam kita mula nak tanam, dia perlukan air yang terlalu banyak. Kita akan potong polybag pokok durian tersebut.
Di sebelah kiri dan kanan kita potong. Kanannya sebelah kiri, ni kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sananya. Potong lagi bawah sebelah sana. Okey. Semasa kita nak buka polybag ni, pastikan tanah yang ada dalam polybag ni jangan sampai pecah. Okey. Okey, dan kita boleh buka perlahan-lahan. Buka. Okey, dudukan macam tu ya. Dan kita lihat akarnya pun dah penuh. So ini adalah sangat sesuai untuk kita pindahkan ke tapak kawasan tanah untuk kita jadikan dia sebagai pokok induk. Yang kedua, kita angkat pokok durian tu. Tengok cara saya mengangkatnya. Kemudian angkat perlahan-lahan. Kemudian jangan sampai tanah tu pecah. Dan kita angkat perlahan-lahan, letakkan di atas tapak kawasan tu. Letak di tengah-tengah. Okey, cantik. Jadi ini adalah dan kita letakkan kedudukan supaya pokok ni tegak lurus. Ini adalah situasi kita nak letakkan pokok durian ni ya. Okey. Langkah seterusnya ialah kita gunakan satu bahagian tanah topsoil dan juga tanah kompos ya. So nisbah dia 2 topsoil, 1 tanah kompos. So kita gaulkan dia. Kita gaulkan sama rata. Ini kita nak gunakan untuk tutup permukaan. So ini kita gunakan kaedah sedikit busut. So kita adukkan dia, bagi dia merata. Kenapa saya banyak gunakan topsoil? Satu, topsoil ni dia boleh menyimpan air. Dan kita boleh lihat, sebab kawasan ni ialah kawasan tanah gambut, kita tanah nanti atas basah, bawah kering. Itu prinsip tanah gambut. So kita gunakan tanah topsoil tu untuk kita membantu membiakkan akar tu supaya banyak. Dan bila pokok tu, durian tu dah hampir setahun kita tanam, akar tu dah boleh survival sendiri. Dan walaupun kat tanah mana pun, kawasan berbatu ke, kawasan tanah gambut ke, dia boleh survival untuk hidup akar dia ya. Bila tanah tu dah diaduk, so kita akan tuangkan tanah tadi dekat tepi pokok durian yang kita tanam ya. Okey, kita tuang perlahan. Okey. Okey, tuang semua pun tak apa, tuang semua tak apa. Boleh. Tuang semua. Okey. Biar dia kawasan tu tertutup. Tak ada masalah. Okey. Pusing kat sini. So, tuang. Okey, tuang situ. Tuang semuanya. Habiskan tanahnya. Okey, cantik. Habiskan sikit lagi. Okey, cantik. Okey dah. Kemudian kita akan ratakan kawasan permukaan tanah topsoil, campuran tanah topsoil dengan tanah kompos tadi. Dan kita pastikan dia sekata ya, sekata. So kita tutup bahagian atas tadi sebagai sana. So kita tutup dengan tanah topsoil dan juga tanah kompos tadi. Okey. Kita bulatkan dia dalam bentuk busut. Okey. Baik, selepas itu kita naikkan tanah-tanah tu di sekeliling kawasan keliling pokok durian ya. Dan kita gunakan tanah sekelilingnya di bahagian keliling pokok tu, supaya kita tinggikan sedikit supaya macam busut. So kita letakkan dan pastikan
pokok durian yang kita tanam ni tegak ya. Satu manfaat yang kita boleh perolehi daripada penanaman pokok durian ni, satu, kita tanam untuk generasi ke anak cucu kita, ke cicit pun boleh, ke oleng-oleng pun boleh. So sekarang ni memandangkan buah durian ni dah mahal, sebiji pun nak beli sekurang-kurangnya harga 300 hingga sampai 400 biji, 400 ringgit sebiji. So kenapa kalau kita tak sabar, kita tanam, dan insya-Allah mungkin 3 tahun pokok ni dah boleh berbuah. Dan inilah khidmat sumbangan kita untuk generasi kita dan manusia yang lain. Jadi sekian saja untuk perkongsian ilmu, cara-cara saya dan kru saya menanam pokok duri hitam di kawasan yang dikatakan tidak subur. Sekian, terima kasih. Saya terlupa satu lagi. Kita siram pokok ni. Siram keliling sampai basah. Basah, siram keliling. Walaupun dia tu biar dia merasa air tu. Durian ni satu yang kita kena tahu. Dalam tempoh setahun kita kena siram dengan air yang cukup supaya dia punya akar cepat membiak. Dan apabila setahun pokok pun dah tinggi, setahun tu tak perlu kita tak siram sangat. Maksudnya kita hanya mengharapkan hujan daripada langit. Dan untuk permulaan ni memang kalau boleh tiap-tiap hari kalau kita tengok, kalau tak hujan kita kena siram. Ya. Jadi insya-Allah pokok durian ni akan hidup dengan subur. Dan satu perkara lagi, lepas kita tanam, jangan dalam tempoh sebulan jangan kita bubuh baja. Lagi-lagi kalau kita gunakan baja tai ayam tu sangat-sangat bahaya. So kalau nak gunakan baja tai ayam, boleh gunakan baja yang sudah difermentasi selama 6 bulan ke ataupun 3 bulan ke atas. Barulah kita baja. Dan sebaik-baiknya kita gunakan baja NPK 16 ataupun 15 sebab kita nak pembesaran pokok ni cantik. Okey. Jadi perkongsian saya untuk hari ini, cara-cara menanam pokok durian di lapangan ya. Sekian, terima kasih.